Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak to Lean. Kita sikit lagi nak masuk tahun baru 2022, tapi adakah badan korang masih berlemak, masih boroi, masih gemuk? Jangan risau, sebab sempat je. Kalau korang nak buang lemak, nak kurus, nak buang korang punya boroi dengan program Lemak to Lean. Program yang kita buat secara virtual, bermakna korang boleh buat dekat mana-mana saja, tak ada komitmen masa, tak ganggu korang punya rutin kerja. Dan kita juga tak guna apa-apa alat, tak guna apa-apa produk, apa-apa ubat. Semua kita buat secara semula jadi. Metod Lemak to Lean juga adalah sangat-sangat efektif dan memberikan kesan yang sangat pantas. Korang dapat rasa perubahan, korang boleh nampak perubahan seawal 7 hari. Dan lebih daripada 6,000 orang dah pernah menyertai program Lemak to Lean dan alhamdulillah sukses rate kita adalah 100%. Tak ada lagi orang yang gagal. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum masuk ke tahun 2022. Kita hanya ada 2 batch sahaja. Yang paling penting, ini adalah program dan metod yang paling murah dengan hanya RM89 saja. Special untuk sesi yang terakhir untuk tahun ni, korang boleh dapatkan diskaun istimewa slot terhad. Jadi jangan terlepas, join sekarang Lemak to Lean. Takkan korang nak bawa korang punya boroi, korang punya lemak tu pergi ke tahun depan. Tunggu apa lagi? Jom join program Lemak to Lean. Junior-junior pilot ni dijadikan bahan eksperimen. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali, selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran korang, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on yo, insyaAllah, Allahu Akbar. Okey, kita baru dapat malam tadi berita yang mengejutkan semua orang. Ramai pun DM aku, minta aku ulas pasal benda ni, iaitu pada jam 10.07 malam tadi, pada 16 November 2021, satu pesawat pejuang milik TUDM jenis Hawk 108, iaitu two-seater punya Hawk, telah terhempas dekat landasan pangkalan udara Butterworth TUDM, yang telah mengorbankan seorang juruterbang, iaitu Allahyarham Kapten Muhammad Afendi Bustami, dan yang seorang lagi pilot, iaitu Major Muhammad Faris Omar. Okey, dia cedera dan katanya telah stabil. Okey, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk juruterbang yang terkorban, iaitu arwah Kapten Muhammad Afendi. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Semoga Allah kurniakan syahid untuk beliau, dan semoga keluarga dapat menerima berita ni dengan redha, dengan tenang, dan semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau nak aku buat ulasan sedikitlah, okey, berkenaan dengan apa yang aku tahu, okey. Squad aku pun, salah seorang daripada squad aku pun pernah, orang kata, terkorban semasa menerbangkan pesawat Hawk 108 ni juga pada tahun 2017, okey, iaitu arwah Major Muhammad Hasri. Yang aku boleh share dengan korang kemungkinan okey, berlakunya insiden pesawat terhempas. Ini jangan salah faham, ini aku just terangkan, okey, kemungkinan yang berlaku yang boleh menyebabkan insiden pesawat tu boleh terhempas. Nombor satu adalah engine fire. Engine fire ni yang paling kerap berlakulah semasa baru lepas take off, semasa dalam penerbangan, enjin tu dia terbakar. Okey, itu pun antara punca utama yang sering berlakulah sekiranya pesawat terhempas. Nombor dua adalah disebabkan cuaca. Cuaca pun boleh menyebabkan sesebuah pesawat itu terhempas. Contohnya angin lintang, contohnya kabus yang sangat tebal menyebabkan visibility ataupun kita punya penglihatan secara visual tu dia sangat-sangat terhad. Mungkin kita boleh nampak dalam 2 miles ataupun 3 miles masa dekat atas, tapi disebabkan kabus yang tebal, mungkin kita boleh nampak less than 200 meter, less than 500 meter. Jadi kita tak nampak kemungkinan yang ada dekat kita punya sekeliling lah, dan mungkin menyebabkan bird strike, kita tak dapat nak elak apa benda lah dan sebagainya. Dan mungkin juga disebabkan angin yang kuat yang menolak, contohnya yang pernah berlaku insiden pesawat Nuri dekat Genting Sempah, di mana
angin, aku lupa lah nama angin dia, tapi disebabkan oleh angin yang menolak aircraft tu, yang menyebabkan aircraft tu berada di luar kawalan dan terhempas. Dan next, salah satu yang pernah terjadi juga adalah bila aircraft ni dia overstress. Okey, pilot yang mengendalikan pesawat tu, dia telah membawa pesawat tu dan orang kata terbang dalam keadaan aircraft tu dah lebih daripada limitation dia. Contohnya aircraft tu boleh fly, contohnya paling laju, ini contoh bukan mewakili mana-mana aircraft tu boleh fly 160 knot, okay, straight and level, tapi dia fly sampai, dia push, dia tekan sampai 220 knots. Itu menyebabkan aircraft tu overstress, lebih daripada maksimum performance dia. Itu pun boleh menyebabkan aircraft tu mungkin hilang kawalan. Dan mungkin juga contohnya macam kalau kita buat stall turn, satu jenis aerobatic nama dia stall turn, kita fly and then kita buat PCL idle, power kita bagi idle, kita bagi aircraft tu turun, and then sampai tahap satu height tu kita nak recover dia balik. Mungkin aircraft punya limitation, dia boleh recover at 1000 feet, dia ada kemampuan nak naik balik, tapi kita mungkin orang kata cabar diri sendiri, kita nak buat below than 1000 feet, kita cuba nak recover, tapi aircraft tu orang kata dah stall, dia lebih daripada kemampuan dia. Itu pun boleh menyebabkan satu-satu aircraft tu terhempas juga. Salah satu lagi punca aircraft tu boleh terhempas adalah human error lah, macam pernah berlaku dekat junior aku, tidak mengorbankan juruterbang tu, di mana dia lupa nak orang kata bawa turun dia punya landing gear. Dia nak land, dia dah dekat downwind, okey, dia nak pusing untuk pergi ke final, dia nak land, okey, tapi dia lupa nak bawa turun dia punya landing gear. Dia lupa nak buat check, sebab kita ada check bila sampai dekat downwind apa semua, kita kena bawa turun kita punya landing gear, kita kena check 3 greens apa benda dan sebagainya, tapi dia lupa nak buat. Jadi dia belly landing dan menyebabkan aircraft tu rosak. Alhamdulillah beliau selamatlah. Macam biasalah kalau jadi insiden-insiden macam ni, banyak pakar-pakar engineering, pakar-pakar TUDM yang tak pernah masuk TUDM, semualah pakar-pakar timbul. Aku dah cakap dah, benda ni kita kena beringat, jangan ganggu sensitiviti, sebab benda ni dah melibatkan nyawa. Kita jaga sensitiviti keluarga, jaga perasaan keluarga. TUDM, okey, Menteri Kanan Pertahanan dah mengeluarkan statement, okey, jangan keluarkan sebarang spekulasi. Kita biar pihak-pihak yang telah dilantik untuk membuat siasatan. Standard untuk semua insiden yang berlaku, baik mengorbankan nyawa atau tidak, semua akan buat board of investigation. Dia akan buat penyiasatan secara terperinci untuk nak detect, okey, apakah punca sebenar yang menyebabkan sesebuah kapal terbang tu terhempas. Mungkin human error, mungkin kapal terbang punya salah, kita tak tahu. Jadi biarlah diorang buat siasatan dulu, okey. Nabi pun dah pesan, sekiranya dapat sesuatu berita, jangan kau terus buat kesimpulan tanpa menyiasat. Lepas tu kau sebarkan pula, kau tunjuk macam kau bagus sangat, macam kau pandai sangat. Oh, aircraft ni dah tua, aircraft ni dah tukar, dah kena tukar apa ni semua. Kalau betul aircraft tu dah bukan dia punya kemampuan, dia dah tua, dia tak layak untuk terbang, setiap kali orang fly, setiap kali tu terhempas. Sesebuah aircraft tu sebelum dia fly, orang akan buat checks, okey, engineer TUDM yang memang pakar habis ni, diorang akan go through, diorang akan check, diorang akan make sure, okey, kita dah service aircraft tu, parts-parts semua kita dah tukar, okey, dia ada date dia, setiap parts tu dia ada logbook dia untuk nak tengok, okey, parts ni dah due ke belum, ni dah due ke belum, dia ada tarikh luput dia, okey. Dan aircraft tu sebelum di fly akan dapat clearance, perlu dapatkan clearance daripada pegawai engineering dulu, okey. Kalau tak ada kelulusan daripada engineering officer, aircraft tu takkan boleh fly. Okey, dia bukan main suka-suka je aircraft tu lah kita baik sikit-sikit, tak ada orang check, okey kita fly, tak ada. Okey, korang yang tak pernah masuk TUDM ni, setakat jadi pemerhati je, baca pun kisah-kisah daripada Google, tengok movie apa semua, korang janganlah bayangkan situasi dalam TUDM tu macam tu. Aku tak nak sentuh lah bab politik, bab menteri lah apa benda, wallahualam. Aku tak tahu, aku tak nak menuduh, aku tak nak cakap apa-apalah, tapi yang aku tahu TUDM dah buat yang terbaik dah. Dengan segala bajet yang diberikan, dengan segala kepakaran, skill yang kita ada, dengan pengalaman yang kita ada. Kita tak bodoh-bodoh kalau tahu aircraft tu tak mampu nak fly, aircraft tu dah expired
kononnya macam yang korang cakap, kita bagi pilot duduk dalam tu fly. Kita tak bodoh macam tu. Kita nak memperjudikan nyawa orang. Yang terlibat dalam nahas semalam tu pun dua-dua junior aku. Seorang senior, seorang junior intake pilot daripada UPNM. Sebab ada orang buat spekulasi ada orang mandai-mandai buat teori konspirasi. Okey, dia cakap yang fly ni, yang terhempas ni mostly yang pilot-pilot junior je. Yang senior-senior ni jarang crash. Seolah-olah junior-junior pilot ni dijadikan bahan eksperimen. Kepala otak korang. Korang ni lagak macam Tuhan kan? Macam tahu pula semua apa yang jadi. Obviously yang terhempas tu senior dengan junior. Squad aku yang terhempas 2017 tu, okey? Senior dengan junior, dia dan instruktor dia. Tak ada istilah, okey, nak dijadikan pilot-pilot muda ni sebagai kambing hitam bahan eksperimen, tak ada. Mana korang jumpa ni? So korang-korang yang palatau, yang belagak hebat, jangan belagak macam Tuhan. Macam korang tahu semua. Kalau korang tahu semua, tampil dekat Kementerian Pertahanan, pergi dekat Markas Tentera Udara, cakap korang pakar, korang layak kerja dekat sini. Tunjukkan segala kelulusan yang korang ada, pengalaman yang korang ada, korang punya resume. Serah diri dekat TUDM, serah diri dekat Kementerian Pertahanan, cakap korang nak jadi advisor, korang nak jadi consultant untuk TUDM. Korang tahu strategi yang terbaik. Tak nak buat pula. Tapi bila time komen, korang lah yang power, korang lah yang pakar, korang lah yang tahu segala-galanya. Padahal korang setakat duduk rumah besarkan telur je. Ni aku nak marah ni orang-orang yang palatau ni. So guys, please, banyak kali, setiap kali insiden jadi je keluar geng-geng palatau ni keluar daripada gua. Tunjuk semua, akulah hebat, akulah ni, aku ni. Bila tanya sumber mana? Kita Google je. Kepala otak korang. Google tu sumber yang paling tak legit lah sekarang. Kita hormat sensitivity, kita hormat perasaan keluarga, okey? Bukan sahaja keluarga yang bersedih, okey? Pilot-pilot yang terhempas, okey, pilot-pilot yang mungkin pernah meninggal ni, diorang bukan sahaja ada family yang betul. TUDM, kawan-kawan, squad-squad, okey, diorang punya technician, engineer, CO tu pun, satu TUDM ni pun adalah kawan-kawan diorang, adalah keluarga diorang sendiri. Kita orang pun turut bersedih sekiranya ada satu-satu insiden nahas yang melibatkan nyawa ni. Kita orang pun turut bersedih, bukan sahaja family dia yang dekat kampung tu. So please, hormat perasaan keluarga-keluarga kami ni, keluarga-keluarga, okey, mangsa yang terlibat, baik yang meninggal, baik yang tercedera, okey, kita jaga perasaan diorang. Jangan nak tunjuk pandai, jangan buat sebarang spekulasi. Dalam kenyataan TUDM, okey, dalam kenyataan Menteri Kanan Pertahanan pun dah bagi tahu, jangan spekulate, jangan sebarkan benda yang tak sahih. Kalau korang nak buat juga, dekat akhirat nanti serius dia, korang jawab lah, okey, korang jawab, okey. Korang tunjuk pandai sangat kan, korang tunjuk pandai depan Tuhan lah. Okey, korang tunjuk pandai depan malaikat lah. Kita tengoklah macam mana korang deal. Dekat dunia, depan manusia bolehlah korang belagak pandai. Okey, so korang boleh share video ni, please. Okey, ini aku hanya share kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, okey, sebab-sebab punca-punca yang menyebabkan satu-satu insiden berlakunya, okey, nahas pesawat yang mungkin yang pernah berlaku jugalah dekat Malaysia ni. So korang boleh komen apa yang korang nak komen, silakan letak apa-apa yang korang nak komen, tapi please jaga perasaan keluarga. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video menerusi channel YouTube Arish TV Rais Hamid selepas ini. Okey, insya-Allah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa, dan insya-Allah sedekahkan Al-Fatihah juga kepada bapa aku yang meninggal 12 hari bulan hari tu. Aku rasa korang semua dah tahu. Semoga roh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Semoga Allah kurniakan syahid, Allah lapangkan kubur dia, Allah terangkan kubur dia, Allah jauhkan arwah-arwah daripada azab kubur insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye guys.